bahan buangan bertoksik ditinggalkan. Penemuan terbesar bahan buangan di Pelabuhan Tanjung Pelepas sejak 1993. RM562 pertumbuhan pemulihan dalam komuniti PDK dibuka semula Ogos ini. Baik, salam hormat dan salam sejahtera. Saya Reddy Robin menemani anda dalam Berita Wilayah edisi hari ini 19 Julai 2020. Dan saya tidak berkeserangan. Hari ini saya bergandingan bersama dengan Ifah Hazim untuk akan bawakan perkembangan berita terkini dari negeri-negeri di seluruh negara. Berita wilayah hari ini akan turut bersiaran secara langsung dari Terengganu, Perak, Sarawak dan Sabah. Antara paparan Terengganu, Yadi menyasarkan 2,000 golongan asnaf untuk dibantu. Paparan menarik dari Perak pula berkaitan wayang pandu masuk pertama di Malaysia. Antara fokus utama Sarawak, penduduk diseru mengibarkan bendera Sarawak sempena meraihkan Hari Sarawak yang disambut pada 22 Julai. Sementara itu di Sabah, pasangan perlu jalani saringan awal thalassemia sebelum berkahwin untuk elak pertambahan kes. Semuanya sebentar lagi bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa, Nur Ain Abu Bakar, Abang Muasili, Abang Abdul Samad dan Muhammad Dia Sahlan. Sepuluh unit kontena berisi 1,864 tan bahan buangan debu bertoksik Electric Arc Furnace EAF dikesan ditinggalkan di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Iskandar Puteri Johor pada 3 Jun lalu. Jumlah bahan toksik tersebut merupakan yang terbesar dikesan dalam negara sejak Malaysia menandatangani Convention Basel pada 1993. Kontena yang berstatus transit itu berasal daripada Romania dan transit di Malaysia sebelum ke negara pengimport Indonesia. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, hasil pemeriksaan Jabatan Alam Sekitar JAS, maklumat di borang deklarasi kesemua kontena berkenaan menyatakan ia berisi bahan zinc concentrate namun ia turut diisi EAF. Susulan itu, pihaknya telah menghubungi pihak polis antarabangsa Interpol berkenaan perkara tersebut selain pihak berkuasa Convention Basel Romania bagi urusan menghantar semula kesemua kontena ke negara asal. Dan saya ingin menegaskan bahawa sebagai ahli kepada Convention Basel, Malaysia komited untuk memenuhi sepenuhnya obligasi di bawah Convention tersebut. Sebarang pergerakan bahan buangan berbahaya merentasi sempadan hendaklah mematuhi prinsip PIC. Jelas beliau, bahan tersebut dikategorikan sebagai buangan berjadual kod SW104 di bawah peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Debu EAF dihasilkan daripada industri berasaskan besi dan keluri, mengandungi logam berat berbahaya seperti zinc, ferrum, kromium, kadmium dan plumbum. Bahan tersebut boleh menjejaskan kesihatan dan alam sekitar sekiranya tidak diuruskan mengikut prosedur tertentu. Datuk Tuan Ibrahim ditemui selepas membuat tinjauan kontena berkenaan di Wisma Kastam PTP Iskandar Puteri. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan sejak 1 Januari hingga 30 Jun lalu, terdapat 28 kes pengimportan haram buangan berjadual yang dikesan JAS bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam negara. 5 prinsip rukun negara menjadi teras kehidupan rakyat negara ini sejak ia dibentuk pada 31 Ogos 1970. Melalui penerapannya, keamanan, keharmonian dan perpaduan dapat dikecapi selama ini. Bagi golongan belia di Kedah, rukun negara merupakan panduan menyeluruh dan penting difahami dan dipraktikkan sepanjang masa oleh rakyat Malaysia. Kalangan remaja Kedah, prinsip rukun negara mesti dijadikan panduan semua golongan termasuk remaja dan belia.
kesetiaan kepada raja dan negara. Maksudnya kita sebagai rakyat Malaysia ni kita ada raja, dan sistem kita di Malaysia pun adalah raja berperlembagaan. Yang ketiganya adalah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan ni dia meletakkan perlembagaan ni di atas, merangkumi semua. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kita kena menghormati perlembagaan ni. Mesti ambil berat lah. Ambil berat tentang hukum negara, dan setiap masa dia sedang setiap pengisian setiap satu-satu, bukan sekadar hafal saja. Susulan tragedi 13 Mei 1969, rukun negara diperkenal dan diisytiharkan bersempena ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-13. Keputusan kerajaan untuk memperkenal program baharu menggantikan program latihan khidmat negara PLKN dan Biro Tata Negara BTN adalah tepat. Pensyarah kanan Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Azmi Harun menyifatkan program tersebut boleh menjadi pemangkin perpaduan selain menanam semangat patriotik. Menurutnya, modul melibatkan prinsip asas kenegaraan seperti perlembagaan negara dan rukun negara perlu ditekankan selain menambah baik modul program supaya lebih menarik dan fleksibel. Sebagai contoh, kalau setiap modul tempoh yang diambil adalah selama seminggu. Kalau 4 modul, 4 minggu. Dan modul-modul ini juga boleh dipecah-pecahkan dan ditawarkan dari semasa ke semasa. Ini dapat membantu mereka yang perlu mengikutinya ikut serta mengikut masa dan waktu yang sesuai untuk mereka. Cadangnya, program tersebut perlu diwajibkan kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM selain boleh diperluas kepada golongan pekerja. Dan pada masa yang akan datang, saya rasa juga program ini boleh dikembangkan di mana penjawat-penjawat awam perlu mengikutinya dan seterusnya ditawarkan juga kepada pihak swasta. Sementara itu, rata-rata komen di laman sosial terutama yang pernah menyertai PLKN menyambut baik keputusan tersebut. Program itu telah membentuk jati diri, mengukuhkan hubungan masyarakat majmuk yang membawa kepada keharmonian dan membangunkan negara. Wujudkan koperasi di masjid dan surau di seluruh negara. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, cadangan itu akan dibawa kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri untuk dibincangkan. Dalam satu kenyataan di laman Facebooknya, dia berkata kementeriannya juga akan bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Institut Koperasi Malaysia IQM bagi membuat kajian terperinci berkaitan transformasi gerakan koperasi negara. Ia selaras perkembangan semasa khususnya bagi melonjakkan ekonomi lebih 6 juta ahli koperasi kalangan B40. Kajian dijangka siap sebelum penghujung September depan. Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan bantuan barangan keperluan harian kepada 150 orang penerima bantuan di kawasan Parlimen Santubong pada Majlis Pembangunan Koperasi dan Program Tanggungjawab Khidmat Korporat CSR SKM bersama penduduk di Kampung Boyan. 3 kawasan di Johor bakal menerima limpahan ekonomi hasil inisiatif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Johor yang membangunkan lokasi itu sebagai destinasi agro pelancongan terbaru. Ia melibatkan pembangunan produk pelancongan sedia ada di Jalan Datin Halimah di Johor Bahru, Kampung Peta dan Kampung Tanah Abang di Mersing, Johor. Timbalan Pengarah Pembangunan SKM Negeri Ibrahim Hussein berkata, projek pembangunan itu melibatkan penyertaan hampir 20 ahli koperasi negeri termasuk masyarakat orang asli yang sudah bermula sejak tahun ini. Boleh kata salah satu cara untuk lancarkan ekonomi dalam sektor pelancongan, tetapi kalau kita lihat sektor pelancongan pun agak sukarlah untuk dimajukan semula, dirancangkan semula dalam tempoh terdekat. Sebab itulah salah satu cara kita itulah program mentoring coaching. So dalam tempoh
masih berlangsung lagi PKPP ni, mungkin kita harap dapat meningkatkan lagi kemampuan diorang lah. Kemampuan, komitmen, pembangunan produk, kemahiran dalam membuat promosi, marketing dan sebagainya. Beliau ditemui selepas merasmikan program Mentoring and Coaching pelancongan koperasi di Bandar Baru Uda Johor Bahru, Johor. Projek berkonsep Smart Farming itu mampu menjana ekonomi ahli koperasi yang terjejas susulan wabak COVID-19. Ia juga menjadi cabang baharu pembangunan ekonomi pelancongan koperasi yang sebelum ini tertumpu kepada inap desa. Cetusan idea generasi muda perlu diketengahkan. Adun Cini Muhammad Syahri Muhammad Zain yang juga pengerusi Majlis Belia Felda Wilayah Kuantan Pahang menyarankan agar golongan itu melibatkan diri dalam proses pembangunan dasar pentadbiran negara pada peringkat lebih awal. Pastinya perlu anak muda ini mengambil tahu hal berkaitan politik dan juga berkaitan isu-isu semasa. Ini akan memberikan ruang pada anak muda untuk sedikit belajar dan juga bagaimana untuk mengetengahkan isu-isu di peringkat lebih tinggi. Dan bagi saya, kita pun berhasrat untuk lebih mencari bakat-bakat orang muda untuk diketengahkan sebagai pemimpin muda di masa hadapan. Beliau turut mengulas kompetensi utama yang harus dibangunkan dalam pelaksanaan program pembangunan belia termasuklah kemahiran kepimpinan. Ia selari dengan pembangunan generasi muda dalam semua aspek pembangunan termasuk mengasah bakat kepimpinan sedia ada dan mempersiapkan diri mereka mengharungi cabaran pada masa hadapan. Tambahnya, kematangan belia pada pandangan anak muda jangan diperlekehkan, malah perlu diberikan sokongan dan perhatian. Jelasnya selepas ditemui di RTM. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Kelaporan selanjutnya. Setakat semalam, 266 kertas siasatan telah pun dibuka oleh PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 172 masih dalam siasatan, 30 kes telah didakwa di mahkamah, 12 lagi diberikan notis amaran, 13 dalam proses perbicaraan dan 17 telah mengaku bersalah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan memaklumkan tiada pertambahan kertas siasatan baharu dibuka oleh PDRM dan SKMM dalam tempoh lebih 2 bulan lepas. Ia menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat terhadap penyebaran berita palsu telah meningkat. PDRM dan SKMM dalam proses penilaian beberapa laporan yang diterima berkenaan berita palsu mengikut peruntukan undang-undang sedia ada dan terus membuat pemantauan ketat. Pada masa sama, sebanyak 352 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh Pasukan Respon Pantas PRP, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. PRP ditubuhkan untuk membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Dan sementara itu, 78 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan pada hari ke-38 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP semalam. Daripada jumlah itu, seorang individu telah direman dan 35 individu dijamin, manakala 42 individu lagi dikenakan kompaun. Antara kesalahan termasuk aktiviti awam yang menyukarkan penjarakan sosial dan aktiviti yang melanggar SOP. Mengulas mengenai operasi benteng, polis telah membuat 67 sekatan jalan raya di seluruh negara dan 40,495 kenderaan telah diperiksa bagi mengekang kemasukan parti terutama di lorong-lorong tikus. 14 warga negara asing ditahan atas kesalahan imigresen.
Pemantau turut dilakukan di 3,919 pasaraya, 5,541 restoran serta 1,658 penjajah. Selain itu, pemantauan turut dilakukan di 1,178 kilang, 3,790 bank dan 636 pejabat kerajaan. Juga dipantau 1,497 terminal pengangkutan darat, 360 terminal pengangkutan air serta 130 terminal pengangkutan udara. Baik, seterusnya, laporan selanjutnya. Kesemua 562 pertubuhan pemulihan dalam komuniti PDK di seluruh negara akan dibuka semula menjelang Ogos ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata semua pertubuhan pemulihan dalam komuniti PDK perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Total PDK kita 562 PDK di seluruh Malaysia dengan jumlah pelatih yang kita ada hampir 21,000. Dia 21,000. Jadi jumlah sebenarnya 20,303. Jadi yang kita akan buka ini sudah pasti ada SOP tertentu yang perlu diikuti berikutan dari PKPP yang kita ada sekarang ini, dan ianya dalam proses untuk kelulusan daripada pihak Kementerian Kesihatan. Beliau menjelaskan kementerian memperuntukkan 3.4 juta ringgit kepada PDK di Pulau Pinang. Peruntukan itu bertujuan untuk memperkasakan pembangunan komuniti setempat, golongan orang kurang upaya OKU dan integrasi sosial serta menampung keperluan sama. Untuk rekod, terdapat seramai 190,000 orang kurang upaya di seluruh negara yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, dan Pulau Pinang mempunyai 32,421 golongan tersebut. UMNO akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Slim dengan meletakkan calon pada pilihan raya kecil akan datang. Bagaimanapun, sebarang keputusan berhubung penetapan itu akan dibincangkan tanpa mengenepikan semangat muafakat dan kerjasama sedia ada dalam Perikatan Nasional. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata, UMNO juga telah membuat perbincangan dalam kalangan Parti Muafakat Nasional. Apabila UMNO meletakkan, PAS tak akan meletakkannya sebab kita dah ada persepakatan dalam muafakat nasional. Kalau kita bertanding, UMNO bertanding, PAS tak bertanding. Kalau PAS bertanding, UMNO tidak. Itu telah pun dipersetujukan dalam muafakat nasional. Kerusi Dun Slim kosong apabila penyandangnya yang merupakan ahli Majlis Tertinggi UMNO, Dato' Muhammad Qusairi Abdul Talib, meninggal dunia akibat serangan jantung pada 15 Julai lalu. Pada pilihan raya umum ke-14, Allahyarham Dato' Qusairi menang dengan majoriti 2,183 undi menentang calon PKR dan PAS. Datuk Seri Tajuddin ditemui ketika sidang media pada Majlis Pelancaran UGERDA, projek LRT3 dan Majlis Makan Malam Pengerusi Kumpulan Prasarana bersama media di Shah Alam. PAS yakin pengagihan kerusi melibatkan parti komponen dalam Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum ke-15 nanti dapat ditangani dengan baik menerusi Majlis Presiden dan Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional. Timbalan Presiden Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, permasalahan itu diyakini boleh ditangani secara harmoni dan muafakat. Sebarang masalah yang timbul juga tidak menjejaskan hubungan parti-parti komponen. Kalau kita tengok dalam kerjasama antara PAS dengan UMNO dan parti-parti yang lain, kita yakinlah kita akan menambahkan jumlah kemenangan kita. Sebab kalau dulu pun UMNO bersendirian, PAS bersendirian, pun kita dah mencapai kemenangan. Sekarang ni kita gabungan muafakat nasional kita ni, kita yakin kita akan dapat lebih baik daripada sebelum ini. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya di Bandar Baru Udang, Johor Bahru, Johor.
Satu kematian menjadikan jumlah kumulatif 123 kes kematian. 15 kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan setakat 12 tengah hari tadi. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah, 7 lagi kes sembuh hari ini menjadikan jumlah keseluruhan pesakit yang telah pulih adalah 97.4%. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Bagi mengetahui maklumat cuaca semasa, kita bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Farha Abdul Halim. Silakan Farha. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Paparan meteorologi pada petang ini dimulakan dengan melihat paparan imej satelit semasa iaitu letupan awan aktif yang dicerap yang lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan Sabah dan juga Sarawak dan juga diikuti dengan kawasan pedalaman negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia yang pada ketika ini sedang berlaku hujan yang disusuli dengan ribut petir di beberapa tempat melibatkan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di utara semenanjung Malaysia iaitu di selatan negeri Kedah, di pedalaman negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga di sekitar negeri Johor serta di 1-2 tempat melibatkan bahagian negeri Pahang dan juga dijangkakan keadaan cuaca lembap akan mula masuk melibatkan negeri Kelantan dan juga Terengganu menjelang malam nanti. Semua ribut petir yang sedang berlaku di kawasan berkenaan dijangkakan akan berakhir menjelang awal malam nanti dan berbeza pula dengan keadaan cuaca yang sedang berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Kelembapan yang tinggi yang tertumpu di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga Kudat Sabah ini dijangkakan akan berakhir sehingga ke malam nanti, manakala di negeri Sarawak pula keadaan cuaca yang lebih tertumpu di bahagian utara dan juga tengah Sarawak terutamanya melibatkan bahagian Miri, Limbang dan juga Bintulu serta Samarahan dan Seri Aman ini masih lagi dijangkakan akan berterusan dan diramalkan akan berakhir menjelang malam nanti. Seterusnya, paparan ramalan pada keesokan pagi mendapati hujan di 1-2 tempat berpotensi berlaku di bahagian Selat Melaka Selatan dan juga perairan Tioman serta di perairan Sarawak. Manakala di bahagian daratan dijangkakan tiada hujan yang dicerap menjelang pagi esok. Sekian saja informasi cuaca untuk petang ini. Saya Farha Halim. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Farha. Kita mulakan laporan dari negeri bersama rakan penyampai di Terengganu. Antara paparan menarik, 2,000 asnaf akan terima bantuan menerusi Yadim Peduli dan kempen Makan 99 Jenis Ulam. Untuk itu, silakan Muhammad Rashidi Muhammad Isa di sana. Silakan. Terima kasih. Menerusi program Musaadah Yadim Peduli, 2,000 golongan asnaf disasar untuk menerima bantuan pasca COVID-19 melibatkan 2 fasa. Sehingga kini lebih 1,600 golongan tersebut menerima sumbangan barangan keperluan harian. Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Yadim Terengganu, Mahdi Awang berkata, bantuan dihulur sejak awal Jun lalu selepas PKP pemulihan dikuatkuasakan dengan peruntukan RM60,000. Bagi fasa kedua pula, bantuan diagih kepada 1,000 golongan nelayan di 10 kawasan nelayan di seluruh negeri ini. Yadim Peduli di bawah food basket ni sahaja, kita dah belanja setakat ini lebih pada RM60,000. Dan saya jangkakan untuk tahun ini, untuk fasa yang kedua dan yang pertama ini, kita akan belanja bukan dalam lebih RM80,000.
untuk kos penyediaan keperluan dapur ini je. Terdahulu, Mahdi menyaksikan penyampaian sumbangan kepada golongan sasar yang disempurnakan Adun Batu Rakit Bazlan Abdul Rahman. Terima kasihlah kepada kerajaan, Yadim dan KM memberi semangat kepada nelayan-nelayan ini, bolehlah dapat meringankan sikit tentang pencarian dia. Dicana selalulah kepada nelayan-nelayan ni, pasal maklum sajalah nelayan ni bukanlah semuanya senang. Ada yang susah-susah. Kalau kena mesti terkujuh ke angin kuat ke apa. Jadi kita memohon semua-semua yang ingin menundukkan batuan tu berterusanlah. Walaupun sikit sebanyak pun bagi kita besar maknanya. Yadim yang mendapat kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia turut menyantuni 120 buah rumah golongan nelayan sekitar Kuala Nerus. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah terus mempergiat usaha untuk menarik lebih ramai pengunjung ke Santuari Kelah Sungai Petang, Tasik Kenyir. Terbaru, ke Tengah merancang untuk menambah nilai kemudahan sedia ada agar lebih mesra golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU. Ia bakal dilaksana tahun depan. Pengurusinya, Datuk Razali Idris berkata antara kemudahan yang akan diberi perhatian ialah penyediaan laluan alternatif untuk membawa golongan tersebut terus ke Lubuk Kelah. Dalam trek tu sebenarnya ada dua trek. Satu trek original yang mana lagi challenge, satu trek yang kita lalu tadi tu, ke tangga. Dan mungkin trek tu sebenarnya boleh lalu dengan ATV. Mungkin kita akan lencong sikit, yang bukit tu kita buat satu laluan baru untuk ATV boleh lalu. Dan kita rasa dia boleh mengatasi masalah OKU ataupun orang yang lebih tua daripada kita untuk ke sana. InsyaAllah. Jelasnya, penambahbaikan kemudahan itu tidak melibatkan sebarang kenaikan harga tiket masuk ke santuari tersebut. Dengan kemudahan tersebut, beliau berkata kehadiran pengunjung ke Tasik Kenyir mampu ditingkatkan sehingga 20,000 pengunjung setahun berbanding 12,000 orang sebelum ini. Tambahan beliau, prosedur operasi standard SOP melibatkan kehadiran kumpulan pengunjung yang akan diselaraskan semula selepas tamatnya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP Pemulihan. Kita rasa kita akan buat satu SOP yang lebih baik lagi supaya ikan sentiasa segar, ikan sentiasa bersama dengan kita. Dan saya dapat maklum juga ikan tersebut kalau kita berkasar dengan mereka, maka pukul 3, pukul 4 tu dia dah keluar daripada kawasan tu. SOP yang bakal dikuatkuasakan itu menekankan etika, panduan dan nasihat kepada pengunjung ketika berada di kawasan kawanan ikan berkenaan. Di sini saya Tori Kelah menawarkan anda pengalaman dan suasana berada dalam air atau bermain dengan ikan kelah ni. Tapi pada masa sama anda perlu ikut juga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Tengah bagi menjaga kelestarian alam habitat ikan ini. Taufik Adnan di Lubuk Kejo, Kenyir, RTM. Ulam-ulaman tempatan berpotensi besar untuk dikomersial sekaligus menjadi sumber pendapatan petani. Menyedari hakikat itu, kempen Makan 99 jenis ulam-ulaman anjuran Fama Terengganu diperkenal. Menurut Chef Jemputan Fama Arifin Minggu, inisiatif itu mampu menggalakkan dan meningkatkan pengambilan ulam sebagai diet harian dalam kalangan masyarakat. Jelai tikus, pucuk sungkai, pucuk ginseng dan bunga kunyit antara ulam yang kaya dengan khasiat. Antara kandungan nutrisinya adalah mineral, vitamin, kalsium, fosforus, besi, natrium dan serat. Bagaimanapun, ada sebahagian ulaman ini sukar untuk diperoleh. Membawakan satu ulam-ulaman yang susah nak dapat zaman sekarang dengan ke arah kerana kemodernan. Kita dapat di belah-belah kampung dan kalau hasil kerja dengan Fama lah, sebab Fama boleh kontak dengan orang-orang kampung. Dalam usia saya yang mencecah 60, orang kata, ya dok awak ni kan. Tapi amalannya adalah ulam. Jadi saya tak makan yang masak tau, saya makan yang fresh sebab itu lebih khasiatnya tinggi. Dan saya rasa ulam di Pasar Tani adalah yang terbaik kerana dipetik dan terus datang ke sini. Tak ada orang kata transit mana-mana. So ramai pengusaha kita kat sini tanam sendiri dan bawa sendiri, so fresh. Itu yang ramai orang datang Pasar Tani kerana mencari ulam segar. Boleh
baguslah. Untuk yang pertama untuk selera jadi makan jadi selera. Yang kedua mungkin juga untuk kesihatan jugalah. Ini sekarang ni kalau orang selalu sini lah, maknanya orang cari sekarang sama nyawa, bayar Brazil, mata ayam, payah jumpa bunga kunyit. Ternyata bergaga. Sekian paparan berita dari Terengganu, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rashidi. Wayang pandu masuk pertama di Malaysia dan Muzium di Raja Kuala Kangsar dibuka. Itu antara berita menarik dari Perak. Kita bersama Nur Ain Abu Bakar di RTM Ipoh. Silakan Ain. Ya, terima kasih Ifah. Kami mulakan lintas langsung dengan paparan berkaitan wayang pandu masuk. Perak mencipta sejarah apabila memperkenalkan wayang pandu masuk pertama di negara ini. Dikenali sebagai Keshwarina Cine Drive, tayangan menerusi paparan skrin di dataran downtown Meru Raya Ipoh ini dibuka kepada umum dengan kapasiti 70 kenderaan. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, inisiatif yang dilaksana dengan kerjasama Perak Corporation Berhad PCB itu bagi menghidupkan aktiviti pelancongan di samping menjadi tarikan baharu pengunjung ke negeri ini. Sebenarnya memang ilham ini datang daripada pengalaman kita sewaktu PKP yang mana kita perlu menjaga social distancing dan sebagainya. Maka saya fikir jangan biarkan COVID mengawal kita, tetapi kita yang harus mengawal COVID. Maka datanglah idea untuk berhibur melalui menonton filem melalui pandu masuk ini. Beliau merasmikan Keshwarina Cine Drive di dataran downtown Meru Raya Ipoh. Keshwarina Cine Drive yang beroperasi setiap malam kecuali Isnin ini menawarkan harga antara RM36 hingga RM42 bagi satu kenderaan. Tempahan tiket secara dalam talian juga boleh dibuat menerusi www.cinedrive.com.my. Mini Pusat Transformasi Luar Bandar RTC di Kampung Bawung, Sungai Siput bakal membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat orang asli sejurus siap pembinaannya Oktober nanti. Exco Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata pembinaannya melibatkan kos bernilai lebih RM21 juta. Beliau berkata ia dilengkapi dengan 10 lot kedai bersaiz besar dengan dewan orang ramai yang dijangka mampu membangunkan lagi ekonomi masyarakat orang asli di sekitarnya. Untuk makluman, melalui pejabat daerah dan tanah KINTA telah membukakan satu peruntukan khas kepada kerajaan negeri melalui bahagian kewangan, Pegawai Kewangan Negeri dan juga Yang Amat Besar untuk bagi menyelesaikan ataupun mengambil tindakan yang sewajarnya, menstruktur balik segala binaan tanah, kedudukan tanah, struktur tanah yang sedang berlaku, yang telah berlaku di kawasan perumahan ini. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke daerah Kuala Kangsar. Selepas ditutup selama 3 tahun, Muzium Diraja Kuala Kangsar akan dibuka sepenuhnya kepada orang awam tidak lama lagi dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pengarah Lembaga Muzium Negeri Perak, Jannati Ibrahim berkata, ketika ini pengunjung hanya dibenarkan melawat aras bawah bangunan muzium yang turut mendapat jolokan Istana Kenangan. Sebelum ini, muzium berkenaan ditutup kerana menjalani proses pemuliharaan termasuk baik pulih beberapa struktur bangunan yang usang. Kadang-kadang kita tengok ramai pelawat mengambil gambar hanya di luar. Jadi kita benarkan dan kita pamerkan di bawah untuk makluman juga. Maklumat mengenai sejarah kesultanan Perak dan juga kita masukkan juga maklumat macam bagaimana bangunan ini dibuat pemuliharaan. Sementara itu, Konservator Projek Dr. Muhammad Jaki Mamat berkata beberapa cabaran dihadapi pihaknya sepanjang proses pemuliharaan bagi memastikan ukiran dan keunikan bangunan dapat dikekalkan. Kita sukar mencari tenaga mahir, tukang yang mahir atau carpenter. Tetapi
kita mau tak mau kita kena usaha jugalah sebab kita tiada pilihan. Ukiran, keunikan kita perlu kekalkan. Kita perlu kembalikan. Jadi kami dapat jumpalah beberapa tukang yang berada di Kuala Kangsar dan juga di Ipoh. Dan kami alhamdulillah berjaya hasilkan seperti mana yang kita dapat lihat hari inilah. Baiklah, laporan itu mengakhiri bahan berita dari Perak. Untuk berita wilayah seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Ifah dan Radwin. Salam hormat. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Nur Ain. Seterusnya kita bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad untuk perkembangan dari Bumi Kenyalang yang akan membawakan kita mengenai perkembangan terkini COVID-19. Terima kasih Ifah Hazim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Negeri Sarawak hari ini memaklumkan kluster Kidurung telah diisytiharkan tamat setelah 28 hari tiada kes baru COVID-19 dilaporkan. JPBN menjelaskan ini seperti dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia memandangkan kes positif COVID-19 terakhir yang melibatkan kluster Kidurung telah dilaporkan pada 6 Julai. Seramai 230 orang kontak rapat yang melibatkan ahli keluarga, rakan tempat kerja dan kontak sosial telah disaring. Daripada jumlah itu, seramai 8 orang telah didapati positif COVID-19. Sementara itu, JPBN melaporkan satu kluster baharu iaitu kluster jeti menjadikan setakat ini 7 kluster di negeri ini. Ini kerana terdapat 2 kes positif COVID-19 telah dikesan melibatkan sebuah jeti kapal perikanan di Pending, Sarawak. Seramai 65 orang kontak telah dikenal pasti. Daripada jumlah tersebut, seramai 25 orang kontak telah disaring di mana 2 orang telah positif dan 23 orang adalah negatif. Manakala seramai 21 orang masih belum diambil swab kerana masih berada di laut. Sementara itu, 6 kes positif COVID-19 dilaporkan di daerah Kuching menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak setakat hari ini sebanyak 607 kes. JPBN dalam kenyataan media memberitahu satu kes merupakan wanita warga negara tempatan yang bekerja sebagai petugas kesihatan di Kuching. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin hari ini telah membuat lawatan kerja ke tapak Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Tebeduk Serian. Kunjungan ke CIQ Tebeduk ini bertujuan untuk melihat keadaan di kompleks tersebut selain memantau pengoperasian agensi-agensi di bawah KDN. Datuk Seri Hamzah diiringi Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur. Rombongan itu turut disertai Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani. Datuk Seri Hamzah berangkat pulang ke Kuala Lumpur hari ini selepas lawatan kerja rasmi 3 hari beliau ke Sarawak sejak Jumaat lalu. Penduduk Sarawak diseru untuk mengibarkan bendera Sarawak bagi menyemarakkan sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai yang disambut setiap tahun. Menteri Bertanggungjawab yang juga Menteri Pengangkutan, Datuk Lee Kim Shin berkata, dengan mengibarkan bendera Sarawak, ia mampu meningkatkan semangat dan jati diri justru menghayati sejarah di sebaliknya. So this is an important day for all Sarawakians to remember. And for us also to know the history of our Sarawak history. It's very important that we know our history, especially our younger generations may not be aware, of how Sarawak, how 22nd of July came about. So this is a historical day for us to remember and also to celebrate. Beliau memaklumkan demikian dalam satu sidang media yang berlangsung di Miri. Justru beliau menyeru agar penduduk Sarawak mengikuti acara sambutan Hari Sarawak pada pukul 9 malam yang akan bersiaran langsung secara maya dengan pengisian acara sambutan antaranya dokumentari khas Marik, Kini Tok dan kelak sitkom Kampung Selepas Putus dan video pendek Kebanggaan Kami. Dengan tema Sarawak Cemerlang, sambutan Hari Sarawak 2020 ini dilihat sebagai platform untuk menyampaikan mesej kemajuan, pembangunan dan perpaduan negeri yang telah dikecapi selama ini dan terus mengorak langkah kecemerlangan ke arah menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030.
Yang di-Pertua Negeri Tun Pehan Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dijangka hadir ke majlis tersebut. Projek Pelangi Food Kiosk Kampung Nangka Sibu ialah sebuah inisiatif daripada Pusat Khidmat Dun Nangka untuk membantu peniaga kecil mempromosikan produk makanan mereka. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Dr. Anwar Rapai berkata, melalui projek itu, mereka boleh berniaga dalam suasana yang sistematik dan bersih. Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka berkata, projek yang berjumlah RM242,000 itu menyediakan 17 gerai atau kios di Kampung Nangka yang lengkap dengan sambungan bekalan air serta elektrik. Ingatan saya kepada para usaha ialah supaya mengekalkan kawasan ini sebagai suatu kawasan yang cantik, bersih dan mempunyai makanan yang sedap dan dapat menarik bukan sahaja kalangan masyarakat ke Sibu tetapi juga pada pelancong-pelancong di luar Sibu. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melawat ke lokasi Pelangi Food Kiosk di Kampung Nangka. Apa yang lebih menggembirakan para peniaga, mereka tidak dikenakan bayaran sewa bagi setiap gerai yang digunakan. Alhamdulillah lah, memang ada sambutan juga lah. Lagipun tempat tu strategik lah di bahagian Kampung Nangka tu. Terima kasihlah kepada YB atas pemberian kios ni. Dari mula peniaga dari kopi biasa sampai dipasuai lah oleh pihak kerajaan. Terima kasih banyak-banyak. Seorang lelaki berumur 21 tahun maut selepas motosikal yang ditunggangnya merempuh sebuah kereta di kilometer 6 Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semerahan tengah malam tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexan Naga Cabu, mangsa Nur Syamizal Sarizan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian kerana mengalami kecederaan serius di kepala. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk dibedah siasat. Pemandu kereta yang terbabit dalam kejadian itu bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Perkembangan berkaitan berlaku di Miri, seorang lelaki 19 tahun maut ditemui berlumuran darah dipercayai terjun dari tingkat 4 sebuah pusat beli belah di Miri malam tadi. Ketua Polis Daerah Miri SCP Lim Meng Siah menerusi kenyataan memaklumkan mangsa dikenali sebagai Benjamin Clayton Jejia. Pasukan perubatan yang hadir ke lokasi kejadian mengesahkan mangsa meninggal dunia dan pemeriksaan pada fizikal mangsa mendapati bahagian belakang kepalanya retak dan sendi pergelangan kedua-dua tangan patah. Siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah kes dan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang. Seterusnya kita ke perkembangan dari Sabah. Antara tumpuannya, Sabah merekodkan kes tertinggi thalassemia. Laporannya bersama Muhammad Dia Sahlan. Silakan Muhammad Dia. Baik, terima kasih Pak di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penglibatan semua pihak termasuk pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua kampung, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dan Badan Bukan Kerajaan NGO perlu dipergiat dalam usaha memberi kesedaran dan maklumat mengenai penyakit thalassemia major seterusnya disebar luas kepada rakyat di pelbagai peringkat. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Poon Ming Foong berkata usaha itu penting kerana Sabah kekal tertinggi bilangan kes penyakit thalassemia major di Malaysia iaitu seramai 1,814 orang berdasarkan pengumpulan data komprehensif Daftar Thalassemia Kebangsaan 2018. Justru usaha untuk mengatasi penularan penyakit thalassemia major dalam keturunan keluarga penting bagi mengelak peningkatan jumlah pesakit. Ia boleh dilaksana melalui saringan awal thalassemia sebelum melangsungkan perkahwinan. Thalassemia sickness is something that can be avoidable, right, isn't it? So we do certainly want to avoid marriages between thalassemia major people, patients.
but we also have to respect the community's right and understanding. Kepada mereka inilah yang kita dapatkan kerjasama untuk menderma darah itu kepada mereka ini. So ketua kampung lebih kepada peraturan undang-undang istiadat. Lebih kepada itu. Jadi dari segi itu ketua kampung kita akan panggil bersama-sama untuk memberikan mereka input tentang thalassemia ini sampai dia faham. Mereka menyatakan demikian kepada media sempena program kesedaran Thalassemia 2.0 dan pelancaran pelan strategik Persatuan Thalassemia Sabah 2020-2023 di Kota Kinabalu. Turut berlangsung penyerahan memorandum persefahaman rakan strategik Persatuan Thalassemia Sabah melibatkan Repsol Oil and Gas Malaysia Limited dan Persatuan Bulan Sabit Merah Sabah. Lebih 10,000 keluarga terdiri daripada golongan asnaf dan memerlukan mendapat manfaat menerusi program misi kemanusiaan My Fund Action Sabah, iaitu sebuah badan bukan kerajaan NGO di negeri ini. Program melibatkan agihan barangan keperluan harian di 6 buah daerah iaitu Kota Kinabalu, Lahad Datu, Sandakan, Semporna, Tawau dan Keningau. Menurut Ketua Projek My Fund Action Sabah Nur Faizatul Akhmar, program yang diadakan selepas kerajaan menguatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lalu hingga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini melibatkan dana keseluruhan berjumlah RM100,000 hasil sumbangan ikhlas pelbagai pihak. Ketua kampung akan select dan kemudian kita akan turun untuk interview. Tapi ketika turun untuk interview tu kita dah memang bagi je serahan, sebab after this kita akan follow up asnaf tu untuk bagi bantuan yang seterusnya, dan kita akan bantu macam mana asnaf tu boleh berdikari tanpa kita lagi lah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas agihan sumbangan kepada 30 orang asnaf di Kampung Sinisian, Kundasang, Ranau. Penerima sumbangan menzahirkan rasa syukur dengan keprihatinan tersebut. Saya gembira juga saya dapat bantuan. Itu yang korban saya pun senang sikitlah. Saya terima kasih betul dorang mau bagi saya ini sumbangan untuk bantuan. Gembiralah. Sama bersyukurlah dapat bantuan. Ada jugalah, tapi kan orang ramai lagi orang yang lebih memerlukan dari kami lah. Itu dapat macam ni pun syukur sudahlah. Boleh ringankan beban. Habis sini tinggal 4 keluarga juga. Dimakan pun susah. Setakat ini My Fund Action Sabah mempunyai 300 sukarelawan di seluruh Sabah. Mayat lelaki warga emas ditemukan dalam keadaan tertiarap di dalam sebuah unit kediaman program perumahan rakyat PPR di Taman Sri Balung, Tawau, kira-kira jam 9 malam semalam. Mayat dihantar ke Hospital Tawau untuk bedah siasat. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Anak Umbuas yang dihubungi pemberita RTM berkata mangsa dipercayai meninggal dunia kira-kira 3 hingga 4 hari lepas. Katanya kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut berikutan pemeriksaan lanjut mendapati tiada unsur jenayah berlaku. Siasatan awal mendapati mangsa menghidap penyakit prostat serta darah tinggi dan mendapatkan rawatan berkala di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Sementara itu, menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Zulbada Alior, pihaknya menerima panggilan daripada anak mangsa kira-kira 8.38 malam semalam untuk mendapatkan bantuan selepas mendapati pintu rumah mangsa kunci dari dalam. 7 anggota ke lokasi menggunakan sebuah jentera dan EMRS. Bangkai buaya dengan anggaran berat 350 kg berukuran lebih 4 meter ditemukan mati selepas memakan umpan pancing yang dipasang untuk menangkap buaya tersebut. Perangkap buaya dipasang sejak 8 Julai susulan tragedi seorang lelaki yang dibaham buaya di Sungai Kalabakan pada 3 Julai lepas. Dalam kejadian tersebut, mayat mangsa warga tempatan ditemukan tidak sempurna di sungai berkenaan tanpa kedua-dua belah tangan. Pegawai Jabatan Hidupan Liar JHL Tawau Sailun Aris dalam kenyataan media memaklumkan semasa pihaknya tiba kira-kira jam 1.30 petang di lokasi pancing yang dipasang, didapati seekor buaya telah memakan umpan pancing tersebut dan menyebabkannya mati. Hasil pembedahan perut buaya menemui sisa tulang tangan dipercayai milik mangsa. Bangkai buaya telah dikubur oleh JHL dengan kerjasama penduduk kampung.
Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Ipa Hazim di Angkasa Puri. Silakan Ipa. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Salam Baitullah, suatu kerinduan. Menangi hadiah istimewa dengan menonton rancangan Salam Baitullah. Saksikan siaran langsung dan siaran ulangan pada tarikh dan masa yang tertera. Khas Hari Wukuf pada hari Khamis 30 Julai 2020 pukul 6 petang dengan topik Khutbah Wada, sesudu nikmat, sebesar manfaat, amalkan gaya hidup afiat. Baik, bersua kembali. Kempen Beli Barangan Malaysia 2020 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam mampu membantu memulihkan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Dr. Hanizah Khalid berkata kempen tersebut berbeza dengan yang dilaksanakan sebelum ini kerana turut melibatkan kerjasama yang lebih meluas daripada 10 kementerian. Selain barangan yang lebih pelbagai, kempen ini juga menggunakan pendekatan digital ekonomi. Selain daripada penjenamaan di dalam pasaraya, di dalam tempat-tempat peruncitan yang biasa, ia mengambil pendekatan menggunakan pendekatan digital ekonomi yang sangat ketara, iaitu meletakkan saluran untuk barangan buatan Malaysia ini di dalam platform-platform e-dagang utama. Jadi ini juga akan menyemarakkan lagi pengetahuan ataupun kesedaran masyarakat tentang adanya barang-barang Malaysia yang mudah didapati, ya, unik, sesuai dengan cita rasa tempatan, menggunakan barangan segar dan juga mempunyai sentuhan yang kadang-kadang yang homemade. Kerajaan menerusi penjana memperuntukkan 20 juta ringgit untuk memastikan kempen itu dapat memberikan impak besar kepada sektor peruncitan tempatan. Sementara itu, Presiden Penghilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia, Dato' Azman Yusof dalam kenyataannya berkata, penghilang akan terus mendapat manfaat kerana produk tempatan akan diutamakan berbanding produk import. Tambahnya, sebagai sokongan, penghilang dan pengusaha perlu mengeluarkan produk bermutu tinggi dengan pembungkusan menarik bagi menarik pengguna serta setanding produk import. Beliau turut menyarankan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat perniagaan memberi ruang pasaran yang lebih luas terutama di pasaraya besar sekaligus menyasarkan produk tempatan dapat dipasarkan di pusat beli belah bertaraf 5 bintang. Tambah beliau, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP harus diberi pujian atas kesungguhan mempromosikan barang keluaran tempatan dan usaha ini harus berterusan. Perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan akan mengusulkan permohonan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mendapat kelulusan kehadiran penonton ke stadium dalam skala kecil. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan memaklumkan pihaknya tidak terburu-buru untuk mendapatkan kelulusan itu. Yang pasti, prosedur operasi standard SOP pengendalian permohonan perlu diperhalusi. Fasa kelima nanti adalah untuk mendapatkan pula kelulusan bagi membenarkan penonton. Mungkin dalam jumlah yang kecil dahulu 10%, 20%. Saya sebut dahulu kan mungkin bola sepak kalau dari segi yang kata dia entry point dan exit point dia ada 3-4. Mungkin kita boleh sediakan SOP. Namun tak ada lagi di dunia yang telah membenarkan kejohanan ataupun pertandingan bola sepak yang berpenonton. Jadi I think kita mulakan secara gradual dan beransur-ansur dahulu.
Pada masa sama, beliau tidak mahu berlaku kenaikan penularan wabak disebabkan sektor sukan sehingga wujudnya kluster baru. Beliau ditemui selepas sesi dialog bersama Persatuan Sukan Kebangsaan di Wisma OCM. 8 Persatuan Sukan Kebangsaan mengemukakan rayuan kepada Majlis Olimpik Malaysia MOM agar acara masing-masing dimasukkan ke dalam Sukan SEA Vietnam tahun hadapan. Sukan terlibat ialah seni bela diri sambo, kriket, pelayaran, bola jaring, bowling padang, hoki dalam dewan, squash dan rugby 7 sebelah. Jelas Presiden MOM Datuk Seri Muhammad Norzah Zakaria, semua permohonan itu akan dibawa wakil MOM sewaktu sesi maya bersama ahli Persekutuan Sukan SEA 21 dan 22 Julai ini. Vietnam dilapor bercadang menganjurkan 36 sukan melibatkan 450 acara pada edisi ke-31 Temasya bermula 21 November hingga 2 Disember tahun depan. Kalau kita berasaskan pada sukan-sukan yang akan dicadangkan oleh Vietnam ni, kalau kita compare dengan gold medal yang kita dapat pada tahun 2019, kita akan kerugian 18 gol. Kita bezakan dengan 2017, kita akan hilang 41 gol. Itu situasi dia. Akhirnya Ifah kita bertemu juga ya. Ya, akhirnya. Baik, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Tapi Ifah, saya bukan untuk berkias bahasa pada waktu ini. Kerana saya ingin tanya kepada Ifah, tahu tak bagaimana rupanya bentuk kayu gaharu? Saya tahu, Redwin, dan apa yang Redwin kena tahu, pokok gaharu ni sebenarnya dia ada nilai tinggi untuk dikomersialkan. Dan perusahaan berasaskan bahan itu menghasilkan pulangan lumayan. Apatah lagi jika ia diproses menjadi minyak wangi. Dan disebabkan keharuman minyak pokok gaharu itu, ramai pengusaha minyak wangi terkenal di dunia sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk mendapatkan bahan mentahnya. Dan melihat potensi pasaran yang tinggi di luar negara, ramai usahawan di negara ini mengambil inisiatif menceburkan diri dalam penghasilan kayu dan minyak gaharu. Ikuti kupasannya bersama dengan wartawan Raihan Abdul Rahim. Kayu gaharu atau dikenali sebagai pokok karas dipercayai antara kayu termahal kerana semua bahagiannya merangkumi batang, kulit, daun, bunga, buah dan ranting mempunyai pelbagai kegunaan menyebabkan harganya mencecah ribuan ringgit. Nilai kayu gaharu dikatakan mampu mencecah RM5,000 hingga RM10,000 sekilogram bergantung kepada grade. Siapa sangka pokok karas ini setelah disuntik dengan inkulen mampu menghasilkan teras gaharu yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan gaharu seperti setanggi, minyak wangi untuk dipasarkan di pasaran antarabangsa. Menyedari potensi ini, pelbagai kajian telah dilakukan Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi dalam usaha menarik lebih ramai usahawan melibatkan diri dalam sektor ini memandangkan ia kurang diceburi di negara ini. Ia termasuk memperkenalkan kaedah inokulasi bagi memaksimumkan penghasilannya. Setakat ini belum. Masing-masing bersendirian menggunakan pelbagai kaedah tersendiri sehingga menyebabkan kerugian yang begitu banyak. Bila kaedah itu hanya menggunakan pandangan yang pelbagai, bukan berdasarkan penyelidikan, kesannya pokok mati, hasil yang ditanam 5 tahun, ada yang 10 tahun, tak ada apa-apa hasil. Jadi kajian ini sangat penting bagi kita untuk kita bawa kepada publik kerana kita tahu ramai yang menanam. Jadi pokok ni kebanyakannya dah matang dan memerlukan untuk kita cucuk dan kita buat inokulen supaya dapat menghasilkan gaharu. Dan dari segi kapasiti pokok yang dah ada ni memang ia mempunyai potensi yang besar untuk industri gaharu ni berkembang sebab kita dah ada supply base dia. Bagi usahawan minyak gaharu, walaupun pokok gaharu ladang masih mendapat permintaan yang tinggi, namun tidak ramai pengusaha yang berani mengambil risiko dalam projek penanaman gaharu meskipun diketahui hasilnya mampu memberi pulangan lumayan. Ia kerana penanaman gaharu memerlukan modal yang besar dan proses untuk menghasilkan parti minyak yang rumit. Namun, bagi yang berminat menceburi perusahaan ini, peluang yang ada amat besar.
Raihan Abdul Rahim, Berita RTM. Ya, baik. Laporan potensi gaharu itu mengakhiri berita wilayah untuk edisi hari ini, Ahad 19 Julai 2020. Terus patuhi SOP PKPP dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Dan terus setia bersama kami di Berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.